Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak bincangkan soalan ulang kaji bab 8 cahaya dan optik bahagian pertama pada 10 hari bulan 11 2020. So kita nak tengok soalan, jawapan dan penerangannya. Okay, soalan pertama, nyatakan perbezaan antara imej sahih dan juga imej maya. So, jawapannya, imej sahih ialah imej yang terbentuk pada skrin, manakala imej maya ialah imej yang tidak terbentuk pada skrin tetapi imej tersebut terbentuk di belakang cermin. Okey, kita nak tengok imej yang terhasil daripada tiga-tiga jenis cermin yang awak dah pelajari dalam topik bab 8 ni lah. Okey, bahagian pertama. Pada cermin SATA, so ini adalah bahagian belakang cermin SATA. Okey, belakang. So yang ini adalah bahagian depan. Okey, depan cermin SATA. Okey. So boleh dilihat imej yang terhasil adalah berada di belakang cermin. Okey. Apabila imej yang terhasil adalah berada di belakang cermin, maka imej tersebut ialah imej maya. Dan selalunya imej maya ni imejnya adalah tegak. Apa maksud tegak? So kalau awak tengok dalam cermin, inilah kepala awak, okey, ni badan awak, tangan awak, kaki awak. So maka awak akan tengok kepala awak pun akan duduk di atas. Okey, tak adalah awak tengok cermin tapi nak betulkan tudung kena tunduk ke bawah sebab kepala kat bawah. Taklah, okey. So ni maksudnya imej maya, imej berada di belakang cermin. Okey. So kita nak tengok pula pada cermin yang berikutnya. Okey, untuk imej yang terhasil oleh cermin cekung boleh jadi dua, sama ada imej tersebut adalah imej nyata dan dia juga jadi imej maya. Okey, ini bergantung kepada jarak objek dengan cermin lah. Secara ringkas ni macam tu lah, saya boleh simpulkan. Okey, apabila objek jauh daripada cermin, imej yang terhasil adalah nyata. Okey, imej nyata ialah imej berada di hadapan skrin lah. So skrin kita sekarang ialah cermin. Okey, depan cermin. Ini imej. Tetapi imej yang terhasil ialah songsang terbalik. Yang ini pula imej maya. Apabila semakin dekat, bertambah dekat objek tersebut dengan cermin, jarak dia, maka imej yang terhasil adalah saiznya lebih besar daripada objek. Dan kita boleh tengoklah kedudukan dia dah tegak. So, boleh buat eksperimen dekat rumah gunakan sudu lah. Yang saya pernah cakap sebelum ni, saya gunakan sudu besi yang berkilat. Okey, yang berkilat. So gunakan bahagian cekung ni. So anggap dia adalah sebagai simulasi cermin cekung. Bahagian ni pula ialah cermin cembung. Okey. Okey, cuba awak pegang cermin cekung. Cuba awak pegang sudu yang berkilat ni. Okey, awak dekatkan dengan muka. Semakin dekat dan semakin dekat, apa terjadi? Apa yang terjadi? Awak tengok muka awak sangat besar. Okey, sangat besar. Okey, nampaklah kepala awak, mata awak, kedudukan tu semua samalah dengan seperti cermin SATA, tegak. Tetapi bila awak jauhkan sudu daripada muka awak, jauh, sikit demi sikit jauhkan. Awak tengok, awak boleh perhatikan pada kedudukan yang mana, jarak yang macam mana, imej yang terhasil dah mula songsang terbalik. Bila awak tengok je imej muka awak dah terbalik, maksudnya kepala awak ni, ujung kepala dah ke bawah, terbalik, okey, maka imej yang terhasil masa itu ialah imej nyata, imej berada di hadapan cermin. So boleh buat eksperimen ni kat rumah. Alright, tengok pula kepada cermin yang ketiga, iaitu cermin cembung. So imej yang terhasil oleh cermin cembung, imej maya. Okey, imej maya. Iaitu imej tersebut berada di belakang cermin. Okey, so ingat balik, imej maya confirm tegak. Okey, tetapi untuk cermin cembung, saiz dia lebih kecil daripada
asal daripada objek. So masing-masing cermin, maksudnya setiap cermin ada fungsi tersendiri. So untuk cermin cembung ni lebih sesuai lah untuk dijadikan seolah-olah macam CCTV lah. Okay, nak lihat kereta di simpang satu lagi yang kita tak nampak ke, ataupun letak dalam kedai. So penglihatan tu lebih luas sebab mencapah. Okay, so kita boleh tengok, awak pergi tengok guna sudu awak ni. Okay, bahagian belakang ni. Okay, awak dekatkan muka awak ataupun jauhkan ke muka awak daripada cermin bahagian sudu bahagian belakang ni. Okay, gunakan sudu pun boleh tengok betapa luasnya kawasan belakang. Alright, boleh buat eksperimen. So macam tadi guna cermin cekung, semakin dekat image tegak. Tapi semakin jauh pada satu titik tertentu image dah mula songsam. Tapi untuk cermin cembung, dekat ke jauh ke awak letak sudu tu dengan awak, image yang terhasil tetap tegak. Memang image yang terhasil adalah image maya. Alright. Okay, harap awak faham dengan jelas apa itu image sahih dan juga apa beza dengan image maya. Okay, soalan seterusnya, bulakah alur cahaya biasanya betul? Okay, ini sinar cahaya dibiaskan daripada udara pergi ke kaca. Okay, daripada yang udara ni awak kan tahulah kurang tumpat ke lebih tumpat. So udara adalah pada kawasan yang kurang tumpat. So ni adalah kurang tumpat kepada kaca lebih tumpat. Okay, lebih tumpat. Jadi sinar biasa dia akan mendekati garis normal. So C salah, D pun salah. C straight. Dia seperti tiada sinar biasan. D pula, okay, C ni straight. Okay, tiada biasan. D pula menjauhi garis normal. So automatik D dengan C adalah salah. So A memang salah teruslah. Okay, so jawapan dia adalah D. Kita recall balik Recall balik dengan slide sebelum ni. Okay, sinar biasan ataupun R. Okay, ni R, garis sinar biasan. Menjauhi garis normal kerana sinar tuju I bergerak daripada medium yang lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. So kat sini contohnya air pergi ke udara. So saya tukarlah, kalau ini ialah kaca, okay, pergi ke udara, samalah. Kalau kaca pergi ke udara, rasa-rasanya macam mana? Lagi jauh lah. Okay, and then seterusnya, apabila sinar biasan R mendekati garis normal kerana sinar tuju I bergerak pada medium yang kurang tumpat, okay, udara yang kurang tumpat pergi ke medium yang lebih tumpat, maka dia akan mendekati garis normal. So jawapan tadi B lah. Okay, ini kenalah dengan soalan tadi. So jawapan dia adalah B. Okay, mendekati garis normal. Okay, sinar biasan mendekati garis normal. Alright. Okay, soalan seterusnya, yang ketiga. Nyatakan kedudukan pemerhati yang mana yang akan melihat cahaya matahari kelihatan kemerahan. Terangkan fenomena yang berlaku. Okay, dalam soalan ni tentang cahaya matahari kelihatan kemerahan. Allahu Akbar. Okay, ini tentang topik penyerakan cahaya lah. Penyerakan cahaya. Okay, biasanya soalan tanya waktu. Kenapa waktu tengah hari langit nampak biru? Kenapa waktu petang senja langit nampak merah? Tapi untuk soalan ini berbeza. So dia bagi tiga kedudukan pemerhati. Ada pemerhati X, Y dengan Z. Jadi pelajar, murid-murid perlu tentukanlah kedudukan pemerhati, ketiga-tiga pemerhati ni mereka ni berada di waktu bila. Okay, di waktu bila. Okay, so saya bagi hint kat situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok kepada kedudukan pemerhati. Okey, kedudukan pemerhati X, Y dan juga Z. Okey, kedudukan pemerhati Z akan melihat matahari berada di ufuk timur. Manakala kedudukan pemerhati X, dia akan melihat matahari berada di ufuk barat. Apabila matahari berada di ufuk timur, ini bermaksud matahari adalah nak terbit. Matahari sedang terbit. Manakala apabila melihat matahari di ufuk barat, maksudnya matahari dah nak terbenam. Okay. Untuk kedudukan pemerhati Y, matahari berada di atas kepala. Okay. Matahari berada di atas kepala. Okay. So, jadi ni masa ni adalah waktu tengah hari. Alright. Selesai satu problem. Okay. Kita nak tentukan kedudukan pemerhati ni akan melihat matahari berada di mana. Okay. Di ufuk ataupun berada terpacak atas kepala. Itu dia lah. Alright. Seterusnya. Bila dah tahu kedudukan matahari, confirm kita memang akan tahu cahaya matahari akan cahaya langit akan dilihat kemerahan adalah waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, iaitu ketika matahari pada kedudukan mengufuk. Ini kenapa perkara ini terjadi. Ini adalah matahari. Okey, ini dua keadaan lah, dua kedudukan. So ni adalah terbit, ini adalah terbenam berada di barat. Okey, ini pemerhati. Okey. Prinsip penyerakan cahaya diserakkan oleh any particles yang ada dalam atmosfer. Okey, habuk, debu dan sebagainya. And then prinsip kedua awak kena faham tentang penyerakan cahaya ialah cahaya putih dalam cahaya matahari tu ada 7 warna kan. Okey. Cahaya ini panjang gelombang yang panjang akan diserakkan kurang berbanding dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek. Okay. Jadi cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang pendek, contohnya cahaya biru, akan diserakkan lebih banyak berbanding cahaya merah, kerana cahaya merah ni panjang gelombang ni adalah panjang, lebih panjang. So ini kalau matahari kat sini, so laluan cahaya kat sini lah. Okay. Kalau matahari berada di barat, laluan cahaya kat sini. So prinsip penyerakan cahaya akan diserakkan sekiranya ada particles yang menyerakkan cahaya. Okay. Zarah debu, habuk. So, cahaya biru akan diserakkan sepenuhnya sehingga keluar daripada laluan cahaya asal. Manakala cahaya merah kurang diserakkan. Jadi dia masih lagi ada dalam laluan lintasan cahaya yang asal. Sehinggalah sampailah kepada mata pemerhati, mata kita. So, sebabkan itulah kita melihat langit kelihatan jingga kemerahan pada waktu matahari terbit dan juga matahari terbenam, iaitu pada kedudukan matahari mengufuk. Berbeza dengan apabila matahari terbit, berbeza dengan ketika kedudukan matahari berada di atas kepala waktu tengah hari. Waktu ni okey, sama juga, okey, cahaya biru diserakkan lebih banyak berbanding cahaya merah. Okay. Tetapi cahaya biru diserakkan hampir pada semua arah. Okay. Sehingga tercovernya, maksudnya terlindung. Cahaya merah terlindung, tak sampai nak masuk kepada mata si pemerhati. So cahaya biru yang akan sampai kepada mata kita. Okay. So prinsip dia, cahaya biru lebih banyak diserakkan berbanding cahaya merah. Dan diserakkan pada semua arah pada waktu tengah hari. Tapi pada waktu matahari berada di ufuk, sama ada nak terbit atau terbenam, cahaya biru yang paling banyak diserakkan sepenuhnya sehingga terkeluar daripada laluan lintasan cahaya asal. Okay. Cahaya merah yang ada dalam lintasan cahaya tu akan sampailah kepada mata kita, mata pemerhati. Okay. Bergantung kepada kedudukan matahari itu sendiri. Kena ingatlah laluan cahaya pada waktu kedudukan matahari mengufuk adalah lebih panjang. Right? Saya harap awak jelas di situ. Okay, kita masuk pada soalan yang keempat, iaitu tentang soalan dia. 3 lampu berwarna dibiarkan terpasang seperti rajah di bawah. Nyatakan warna cahaya yang terbentuk pada bahagian A, B, C dan D. Bila tengok macam ni, so ni automatik adalah berkenaan tentang penambahan
cahaya. Penambahan cahaya. Penambahan cahaya. So, ada merah, biru, hijau. So, misalnya dia ada torchlight ke, okay, kita letak filter depan ni. Okay, filter merah. Yang ni ada filter biru. Ni pula ada filter hijau. Okay. Dan bila ada filter merah, cahaya yang keluar ni memang cahaya merah. Ni pula cahaya hijau. Ni pula cahaya biru. Dan gabungkan ketiga-tiga cahaya ni. So, apa jadi? Apabila cahaya merah bergabung dengan cahaya biru, so dia akan menghasilkan warna magenta. Ni campuran cahaya, bukannya campuran warna asas dalam pembelajaran pendidikan seni visual awak tu. Okay, ni cahaya. Okay, so merah campur dengan biru akan dapat magenta. Okay, kemudian apabila cahaya hijau, okay, bercampur dengan cahaya merah, warna cahaya merah akan dapat warna kuning. Jangan cakap, cikgu merah campur hijau, saya kada waktu pendidikan seni nampak kada lain cikgu. Ini tentang konsep penambahan cahaya, iaitu warna asas warna. Color warna ke, pensel warna ke, warna watercolor ke, ni bukan yang itu, ini adalah cahaya. Alright. Seterusnya, okay, bila cahaya biru bercampur dengan cahaya hijau akan dapat warna sian. So warna sian tu lebih kurang ni lah. Ni warna sian. Ni warna sian ni kat sini. Warna sian. And then apabila ketiga-tiga cahaya bergabung, merah campur hijau campur biru. So ni ketiga-tiga warna premier, okay, warna asas bagi cahaya lah, warna premier ni. Okay, akan dapat cahaya putih. Okay, putih. Okay, so A magenta. Magenta ni dia macam adalah purple lah juga. Okay, purple dengan merah macam tu lah. Okay, bukan purple ni sangat pun, dia lain sikit. Okay, kemudian sini kuning lah. So sini kuning. Okay, so kena ingat lah ni, merah, hijau. Okay, okay. So merah campur hijau. Bismillah. Merah campur hijau dapat kuning. Okay. Kemudian yang kedua, merah campur biru. MB, merah campur biru dapat magenta. MBM, ini MHK. Dan yang terakhir, biru campur hijau. Biru campur hijau dapat sian. Okay. MHK, MBM, BHS. Cubalah buat akronim untuk awak hafal. Okay. Apabila warna premier ni bercampur, dia akan menghasilkan warna sekunder lah. So ini semua adalah warna sekunder. Kuning warna sekunder, magenta warna sekunder, dan sian adalah warna sekunder. So warna premier merah, hijau. Okay, warna premier ialah merah, hijau dan juga biru. So ini adalah warna premier cahaya. Alright. Kepada soalan kelima, nyatakan warna cahaya akan terasa pada skrin putih. Bila dilihat pada soalan ni, ada dua penapis. Penapis pertama dan penapis kedua. Okay. Penapis cahaya merah, penapis cahaya pertama dan penapis cahaya kedua. Okay, bila ada dua penapis, so ini adalah berkenaan dengan penolakan cahaya. Okay, penapis cahaya ni, okay, dia seolah seperti plastik lah, yang kami maklum. Dia seperti plastik yang cahaya boleh tembus. So penapis merah, plastik tu warna merah. Penapis kuning, plastik tu warna kuning. So apabila plastik merah, okay, penapis merah tu diletakkan di hadapan cahaya putih contohnya macam cahaya daripada projektor. So cahaya apa yang keluar? So cahaya merah yang keluar. So kat sini lah penapis kuning. Penapis kuning ni, kuning adalah warna cahaya sekunder. So kita kena tengoklah apa warna-warna primer yang membentuk warna sekunder ni.
Okay, so warna kuning ialah BH K. MHK, sorry. Okay. MHK. Okay. Merah, hijau membentuk warna kuning. So warna yang akan keluar daripada penapis kuning ataupun plastik warna kuning ialah warna merah. Okay. Warna hijau dan kuning bagaimana? Akan diserap dengan cahaya-cahaya akan diserap. Kemudian pada yang kedua pula, penapis hijau. So warna yang akan keluar warna hijau. So sian ialah warna sekunder. Sian adalah warna cahaya sekunder. So apa yang membentuk warna sian ialah BHS. Okay. BHS. So dalam penapis, dalam warna cahaya sian ada warna hijau. So warna hijau juga akan terpancar pada skrin putih. So apa yang sama dengan ni lah, hijau, hijau. So kalau sini biru, biru akan keluar. Kalau sini sian, 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 sian juga akan keluar. Okay. So warna ni semua akan diserap. So warna hijau kat sini akan dipantulkan. So yang ketiga ialah warna magenta. Magenta ni seolah-olah warna purple pink gitu. Okay. So penapis magenta, warna magenta akan keluar. So warna magenta ni adalah warna MBM, merah campur biru dapat magenta. Okay. So dalam warna magenta ada warna biru. So yang akan keluar selepas warna cahaya magenta masuk ke dalam penapis biru. So yang keluar daripada penapis biru ialah warna biru. Okay. Warna biru. Warna lain pergi mana? Warna lain akan diserap. So warna biru akan dipantulkan. Okay, saya harap faham ya. Kat sini adalah warna merah yang keluar. Sini adalah warna hijau. Yang kali ini adalah warna biru. So kita boleh tengok contoh lain lah. Okay, bayangkan warna merah ni. Okay, penapis pertama warna merah. Penapis kedua ialah warna sian. Okay, so ini adalah cahaya putih tembus merah kemudian sian. So sian ada tak warna merah? Okay, dalam sian hanya ada biru, hijau, sian. So tak ada warna merah. So yang akan keluar ialah tiada cahaya yang akan keluar. So mata kita akan nampak warna hitam. Sebenarnya aplikasi sebenar, kalau kita tengok orang tengah perform dekat atas stage, okay, cahaya merah, okay, lampu cahaya merah tu pancar kepada baju artis yang memakai baju warna sian. Tapi kita nampak warna hitam. Itu kan nampak warna hitam, tak ada cahaya sebenarnya yang akan dipantulkan semasa. Semua cahaya akan diserap. So warna hitam yang kita akan nampak. Okay. Warna hitam yang kita nampak. So baju performance tu, oh baju warna hitam ke? Bila kita pergi tengok sebenarnya bawah cahaya putih, dah pakai baju warna sian. Okay, kat situ contoh aplikasi sebenar. Okay. Okay, kita tengok pada kesimpulan tentang penambahan dan juga penolakan cahaya. Okay, penambahan cahaya. Okay. MBM, merah, warna cahaya merah campur dengan warna cahaya biru dapat warna cahaya magenta. MHK, warna cahaya merah campur warna cahaya hijau akan dapat warna cahaya kuning. Okay. BHS, okay, warna cahaya biru campur dengan warna cahaya hijau akan dapat warna cahaya sian. So untuk teddy bear ni, muka ni adalah cahaya sekunder. Okay. Gabungan dua cahaya premium, dua warna cahaya premium. Ini pula ialah tentang kesimpulan saya ambil satu contoh lah, iaitu guna warna merah. Okay. Sebagai warna premium, ialah penolakan cahaya lah. Okay, penolakan cahaya. Okay, so ini adalah filter lah. Ini adalah filter. Ini adalah filter. Okay. So bila cahaya merah, okay, warna cahaya merah pergi kepada saya gunakan performer lah. Okay. Performer tu pakai baju warna kuning. Okay, warna kuning ada cahaya merah. So memang kita boleh lihat sebagai pemerhati, kita boleh lihat performer pakai baju merah. Walaupun dia pakai baju kuning, disebabkan cahaya merah tu dah
pergi. Okey. Menuju kepada baju performer, tapi cahaya terpantau kita adalah cahaya merah. So kita nampak performer tu pakai baju merah. Okey, walaupun dia pakai baju kuning. Kemudian warna cahaya merah. Okey, warna cahaya merah. Warna cahaya merah, okey, terpancar kepada baju performer warna magenta. Kita akan nampak, oh, performer pakai baju merah sebab dalam magenta ada warna merah. Okey. Kemudian cahaya merah dipancarkan kepada baju performer warna sian. Warna sian tidak ada gabungan warna merah. So, apa yang kita nampak? Kita hanya nampak warna gelap, warna hitam. Kenapa? Sebab tak ada cahaya yang dipantulkan, semuanya diserap. Sebab dalam warna sian tidak ada cahaya warna merah. So, itulah penolakan cahaya. Ini satu contoh. Okey, ringkas yang mudah. Saya harap mudah kot untuk awak lebih faham. So, hopefully awak lebih jelas. Apa-apa boleh tanya saya lagi. Okey, selamat.